kata bukanlah dia membela China, membela India, ada membela Melayu semata-mata. Dia sebenarnya membela orang Melayu miskin, dia membela orang Cina miskin, dan dia membela orang India miskin, dan dia membela semua rakyat Malaysia yang miskin. Dan kalau kita lihat UMNO dan Barisan Nasional, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya cerita pengalaman saya dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kebanyakannya kalau kita tahu pun asas parti UMNO ini pun ditubuhkan golongan-golongan yang berada dalam pimpinan UMNO ni semuanya golongan bangsawan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi dia tak rasa ni duduk dekat bawah ni, dia tak rasa golongan jalanan macam kita ni. Jadi jangan nak hina. Dalam ucapan Datuk Najib yang terbaru ni pun mengatakan bahawasanya UMNO ini lahir di istana, Parti Keadilan Rakyat ini lahir di jalanan. Begitu angkuhnya Najib berkata dalam ucapan di ada satu perhimpunan, dia cakap, okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini pengalaman saya lah. Sewaktu itu saya terlibat dengan penubuhan syarikat yang dapat kontrak daripada kerajaan untuk buat operate Airport Limo Malaysia di KLIA. Ini kalau tuan tengok Airport Limo Malaysia di KLIA tu, permitnya diberi kepada syarikat tersebut sebanyak 1,800 unit. Saya salah seorang lah yang dalam syarikat tu. Tapi saya sebagai pekerja je. Saya sebagai pekerja je. Yang dapat pun orang politik juga. Jadi dalam dunia perniagaan di Malaysia ni, kalau nak terlibat dengan projek-projek besar dalam kerajaan ni, kalau kau bukan ahli UMNO, kau jangan mimpi lah kau dapat projek besar-besar dekat dalam kerajaan Malaysia. Jadi dapatlah. Dan pada masa itu krisis ekonomi berlaku. Saat-saat akhir Datuk Seri Anwar Ibrahim ni nak kena pecat. Jadi apa? Masa itu saya ingat lagi dasar-dasar, sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Menteri Keuangan pada masa itu, beliau sangat tegas. Beliau tak nak bagi duit mengalir keluar begitu sahaja. Sebab itu dia minta kalau ikut pada masa itu Airport Limo Malaysia, kita ada dah tempah dan dah masuk pun di Pelabuhan Kelang sebanyak 1,050 unit kereta Mercedes. Dah masuk dah ke dalam Malaysia, tinggal nak bawa keluar saja. Tetapi apa Datuk Seri Anwar Ibrahim pada masa itu, dia dah buat dasar baru. Semua kereta-kereta kerajaan, mana-mana kenderaan nak beli, mesti beri kenderaan Malaysia, iaitu Proton lah. Pada masa itu Proton. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ni yang menyentuh perasaan saya lah. Pada masa itu saya pun marah juga, sebab kereta dah beli, dah buat masuk, tinggal nak bayar cukai untuk bawa masuk, untuk bawa keluar saja daripada port untuk beroperasi. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim tak bagi. Dia minta kita fikir kembali. Dia lebih kurang logat Penang ni macam ni lah. Yalah, hampa semua memang lah, siapa yang suka pakai kereta Proton tu. Tapi tolonglah fikir sikit. Anak-anak Melayu yang kerja di Proton itu, kalaulah kereta Proton ini tidak dijual, tidak dibeli oleh kita sendiri, anak-anak Melayu yang kerja di kilang-kilang Proton tu, siapa nak bayar gaji dia orang kalau kereta ini tidak boleh dijual? Sebab itu minta tolong fikirkan yang itu, baru boleh fikir. Ini Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada masa itu saya tersentuh tau, dia boleh bercakap tolong fikir tentang anak Melayu yang kerja di kilang Proton tersebut. Ini Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada itu dia sebagai Menteri Keuangan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak kongsi lagi satu lah. Tuan-tuan, kalau duduk sebagai Timbalan Perdana Menteri Malaysia, hari ini tuan-tuan sebagai Timbalan Perdana Menteri Malaysia dan juga merupakan Menteri Keuangan, maknanya kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum 1988, sebelum beliau dipecat. Okey? Tuan-tuan diarahkan oleh orang nombor 1, iaitu Perdana Menteri, untuk apa? Untuk gunakan duit pada masa itu krisis ekonomi, mengumumkan ketibaan YB Charles Santiago, mari bagi tepukan yang gemuruh kepada YB Charles. Okey? Saya sambung balik. Okey? Perdana Menteri Malaysia pada masa itu mengarahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk guna duit Petronas, untuk guna duit tabung haji, untuk guna duit EPF, untuk guna duit Suksuk, untuk guna saja dana-dana awam ini untuk menyelamatkan syarikat-syarikat kronik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan,
fikirlah, kalaulah Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti yang dituduh oleh UMNO dan Barisan Nasional yang terlampau gila nak jadi Perdana Menteri, pada masa itu beliau dah boleh jadi Perdana Menteri dah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tapi pasal beliau memikirkan kalau digunakan wang rakyat ini, digunakan untuk menyelamatkan syarikat-syarikat kroni, yang naya nanti, yang malang nanti ialah rakyat. Kita tengok sekarang EPF berapa peratus dia keuntungan yang kita dapat. Tapi kalau tak percaya, nak tengok kita boleh dapat sampai 10% dividen tiap tahun EPF ni, bagi peluang pada Pakatan Rakyat memerintah pada tahun ini, insyaAllah. Sekarang nak umumkan dividen ataupun untung EPF susah sangat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cuba bayangkan kalaulah kita duduk di tempat Datuk Seri Anwar Ibrahim pada masa itu. Pada masa itu, kalau dia nak selamatkan diri, kalau dia nak jadi Perdana Menteri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada masa itu dia tak perlu lawan. Dia tak perlu lawan Mahathir ini. Dia cuma ikut saja arahan Mahathir. Okey, Datuk Seri, setelah Datuk Seri lah sekarang baru turun. Okey, Datuk Seri, saya akan keluarkan semua duit, selamatkan konsortium perkapalan, selamatkan di Perdana, selamatkan syarikat-syarikat koni, selamatkan pewaja steel, selamatkan projek bangun, selamatkan tu, selamatkan ni, selamatkan tu. Sebab 1997 krisis ekonomi menyebabkan negara kehabisan duit sebab terlampau banyak projek mega pada masa itu, dengan Putrajaya, dengan KLCC, dengan banyak sangat. Okey, jadi duit mengalir keluar macam itu saja. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Menteri Keuangan menghalang, okey, supaya tidak boleh menggunakan dana-dana awam untuk dana-dana rakyat untuk menyelamatkan syarikat-syarikat koni. Jadi akhirnya apa yang Datuk Seri Anwar dapat? Akibatnya beliau dipecat, diaibkan, difitnah, dituduh konon-konon sebagai beliwan. Begitu tegasnya Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Menteri Keuangan. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, balik buka internet. Kalau tak ada internet, carilah maklumat ini di mana-mana. 8 tahun Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Timbalan Perdana Menteri, menjadi Menteri Keuangan. Minyak tak pernah naik pun harga sampai macam sekarang, sampai 70 sen Taman Paklah paling tinggi. Gila. Ada naik 1 sen, 2 sen, 3 sen, 1 sen, 2 sen, 3 sen. Okeylah, sebab kos operasi untuk memproses minyak tersebut daripada minyak mentah untuk menjadi petrol atau menjadi diesel, kos meningkat. Tapi taklah macam sekarang, dikejutkan naik sekali 20 sen, naik sekali 30 sen. Paling bagang sekali Taman Paklah lah, naik sampai 70 sen. Lepas tu apabila harga minyak dunia turun, minyak kita tak turun juga. Betul atau tidak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Bila minyak turun hari itu, ada harga barang turun. Jadi kesannya apabila harga minyak ini naik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kesannya ialah harga barang akan naik. Tadi ada satu pakcik mengeluh jumpa saya di Plaza MBK. Dia kata sekarang seko ayam ni, dulu dia kata kalau ditimbang-timbang pun paling tinggi RM12. Saya tak pastilah sebab saya tak pergi pasar. Yang saya pergi pasar rumah saya bagi duit je. Tapi saya tak pasti benda ni. Sekarang ni dia cakap dia pergi pasar, seko ayam besar tu kecil je RM20 seko. Betul atau tidak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Betul ke RM20 seko? Gila ke apa ni? Kalau orang kebanyakan, orang biasa-biasa, gaji pendapatan bawah 1,000, bawah 1,500. Kalau dekat Penang masih ada lagi 1,000 keluarga yang pendapatan bawah RM450. Mampu ke nak beli? Macam mana nak makan ni? Tak tulang ke lah? Betul atau tidak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Jadi saya minta lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bab isu minyak ni, tuan-tuan jangan terperangkap. Ada yang mempertikaikan saya dalam Facebook saya. Bila saya ucap, saya marah sebab 97 ni naik harga dan dijangka akan naik sehingga RM3.60. Kita tengok drama yang UMNO buat sekarang ni. Apa drama yang UMNO buat? Konon-konon dia punya apa ni pun bercerita lah bahawasanya minyak RON 95 ni akan naik. Lepas tu datang pula dia punya pemuda UMNO nanti, konon-konon tekad menghalang kerajaan, minta Najib tolong prihatin kepada rakyat, jangan naikkan minyak RON 95. Datang pula menteri tu, tiba-tiba kau ni semua, kau yang cadang naik, kau yang belakang bangkang, kau ni, kerja memangkang kita orang tau. Yang tiba-tiba dia berlakon bersama dia ni fahal. Jangan rakyat tertipu. Kalau kau betul tak nak naikkan, kau tak payah cerita tak nak naikkan. Yang kau berlakon, yang ni cadang naik, yang ini pula ni. Lepas itu, ni persoalan Agung UMNO, Khairi Jamaluddin selaku ketua pemuda UMNO arahkan semua
pemuda-pemuda bahagian untuk bawa usul jangan benarkan minyak RON 95 naik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan terperangkap dengan isu ini. Kalau sekarang dia boleh berlakon tentang RON 95 ni, yang dia naikkan sekarang konon-konon tidak disubsidi RON 97, percaya atau tidak, teori ini memang boleh pakai. Lepas ini, kalau dia orang menang besar, kalau betul Najib umumkan pilihan raya bulan Julai ini, seperti yang sekarang tersebar di internet dan tersebar di SMS bahawasanya Najib dah mempublisikan mesyuarat untuk menentukan pilihan raya pada bulan 7 ini, dia menang saja besar. Lepas ni ada drama baru pula. Drama baru pasal RON 95. Apa dia orang akan buat? Oh, RON 95 ini tidak sesuai di Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ada kereta sana terbakar sebabnya RON 95, kereta sini terbakar sebabnya RON 95, kereta sini terbakar. Dan akhirnya adalah pengumuman buat-buat besar-besaran mengumumkan bahawasanya RON 95 akan dihapuskan di Malaysia sebab tak sesuai digunakan oleh kenderaan-kenderaan di Malaysia. Dan yang boleh digunakan hanya 97 sahaja, RON 97. Pada masa itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, RON 97 harganya sekarang berapa? Sekarang berapa? Dan dia akan naik sehingga RM3.60. Pada masa dia hapuskan RON 95 ni, sebab dia boleh hapuskan RON 92, lepas tu dia wujudkan RON 95, lepas dah ada RON 93, lepas tu dia hapuskan balik. Dia boleh hapuskan RON 95. Pada masa itu dia kata yang sesuai pakai kat Malaysia ini ialah RON 97. Tapi harga masa tu dah RM3.60. Tuan-tuan kena bayar. Lepas tu dia berlakon lagi. Oh, jadi saya memikirkan lah ni menteri lah. Itu kan Najib. Saya memikir kalau nasib rakyat Rosmah menangis lah. Memikirkan nasib rakyat ni konon-kononnya. Jadi kita terpaksa lah bantu rakyat, bagi subsidi, berkorban. Rakyat didahulukan, prestasi diutamakan, pencapaian konon-konon diutamakan. Kita bagilah subsidi 60 sen. Rakyat cuma bayar RM3 sahaja. Jadi setuju atau tidak tuan-tuan harga minyak RON 97 ni naik? Jadi suka atau tidak, boleh atau tak boleh, nak atau tak nak, semua orang yang ada dalam dewan ini balik. Setiap orang cari kawan-kawan yang lain, cari orang yang lain. Anggota polis pun kita kempen juga, anggota tentera pun kita kempen juga. Bagi tahu dengan dewan, jangan takut. Pangkal keadilan, undi itu rahsia. Pangkal PAS, undi itu rahsia. Pangkal DAP, undi itu rahsia. Tidak ada orang SPR pun tahu yang rakyat ni pangkal apa. Jangan takut, jangan termakan ugutan UMNO dan Barisan Nasional mengatakan dia tahu kita undi apa. Jadi bagi tahu dengan kawan-kawan di luar sana, terutama golongan yang 20% yang saya terangkan tadi, bagi tahu dia, tolong, kalau tak nak bayar harga minyak yang mahal, kalau tak nak bayar harga barang yang mahal, boleh tak bagi undi kepada calon-calon daripada Pakatan Rakyat pada pilihan raya umum yang ke-13 nanti. Boleh atau tidak, tuan-tuan? Saya menyeru, saya minta, saya merayu, saya tolong kalau YB Charles Santiago kekal ni nanti, tolong bagi beliau peluang sekali lagi sebagai ahli parlimen. Boleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Sekian, terima kasih.